Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan yang paling menggemparkan seluruh Malaysia. Apabila penduduk sanggup merobohkan markas PAS. Di mana tempatnya, apa sebabnya, itu cukup menarik untuk anda ketahui. Sebelum kita teruskan ulasan dan laporan hari ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan juga butang subscribe dan share video ini. PAS, parti yang semakin hari semakin tidak berhaluan, kata netizen. PAS, parti yang semakin tidak tahu lagi apa modal politiknya. PAS yang semakin hari semakin mula kehilangan kepercayaan daripada penyokong akar umbinya. Hari ini, sekali lagi penduduk di sebuah Dewan Undangan Negeri melakukan tindakan yang amat mengejutkan Malaysia. Penduduk Dewan Undangan Negeri Salor protes sehingga merobohkan markas PAS. Penduduk di Mukim Beta Hulu, Dewan Undangan Negeri Salor di Kelantan bertindak merobohkan markas PAS dan pejabat penghulu sebagai tanda protes terhadap kerajaan negeri dan wakil rakyat yang dikatakan tidak mendengar keluhan mereka. Beberapa video beredar di media sosial memaparkan pejabat penghulu dirobohkan menggunakan jentera berat. Penghulu Mukim dikatakan telah meletakkan jawatan sebelum kemudiannya merobohkan pejabat berwarna hijau yang menjadi markas PAS ketika pilihan raya yang lalu. Video tersebut dimuat naik salah seorang penduduk menggunakan akaun Facebook Wan Azlan. Kejadian dipercayai berlaku pada 24 September kira-kira jam 5.30 petang. Menurut video itu, sekarang ini adalah kerja-kerja merobohkan pejabat penghulu Mukim Beta Hulu serentak dengan peletakan jawatan penghulunya. Hasil daripada desakan, suara hati penduduk yang tidak berpuas hati dengan wakil rakyat yang dikatakan tidak menjadi pohon rendang untuk rakyat tumpang berteduh dan suara-suara rakyat dipinggirkan. Maka hari ini, sebahagian daripada kami, penduduk Beta Hulu, tidak mewakili mana-mana individu atau agensi berkepentingan. Ini adalah suara rakyat, katanya dalam video dilihat Harapan Daily. Menurut Wan Azlan, penduduk mengambil tindakan sedemikian sebagai memberi pengajaran kepada pemimpin atau pimpinan supaya tidak mengindahkan luahan mereka. Jadi tindakan ini diambil untuk memberi pengajaran kepada pimpinan bahawasanya rakyat, walaupun kami orang bodoh duduk kampung, tapi apabila kami bersuara, inilah yang berlaku, katanya lagi. Adon Salor ialah Saizul Ismail daripada PAS. Dewan Undangan Negeri tersebut berada di bawah Parlimen Kubang Krian yang kini disandang Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya kawasan Salor ini, Dewan Undangan Negeri Salor ini berada di bawah Parlimen Kubang Krian yang kini disandang Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Pastinya ini memberikan tamparan yang memalukan buat Timbalan Presiden PAS ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan satu lagi tindakan Parti Bersatu Perikatan Nasional yang agak keterlaluan. Sehingga pemimpin UMNO Puat Zarkasi mengatakan bahawa Bersatu kini mempunyai ramai belaci tak berilmu. Menjawab laporan polis yang dibuat Perikatan Nasional berkait dengan lawatan Barisan Nasional ke China. Sebelum daripada itu, hari ini Perikatan Nasional telah membuat laporan polis mendakwa ahli MKT UMNO menyebar komunisme. Apabila Perikatan Nasional membuat laporan polis ini, netizen membuat komen yang agak
lumayan hebatnya terhadap Perikatan Nasional. Ada antara komen netizen mengatakan bahawa what a joke when political party behave this way, all credibility is lost, kata open-minded. Seorang lagi anak JB kata, bagaimana pula dengan lawatan-lawatan orang-orang besar di Malaysia berjumpa bersidang dengan ketua-ketua parti komunis? Kenapa tiada laporan polis untuk hal demikian? Ada juga yang menulis, mereka kata, bukankah Perikatan Nasional baru-baru ini pun ada berjumpa dengan pemimpin-pemimpin daripada belah sana? Jadi, kenapa mereka berfikiran seperti ini? Black Panther kata, kenapa pengetahuan orang-orang dewasa ni cetek macam katak? Green Moss kata, adoi apalah bangang sangat, tak ada kerja lain lagi kah? Kalau kau pergi zoo tengok beruk, takkanlah kau nak jadi beruk. Susahlah macam ni, kata Green Moss 6943. Purple Mouse 778 kata, pergi China menuntut ilmu, nampak sangat bersatu, hilang arah dan modal. Nak bodohkan pengundi-pengundi itu, agak-agaklah, kata Purple Mouse. Sebenarnya, apa yang berlaku ialah Puat Zarkasi melawat negara China bukan untuk menyebar komunisme, tetapi Muhammad Puat Zarkasi menyangkal dakwaan Perikatan Nasional yang lawatan sambil belajarnya ke China mempunyai kaitan dengan ideologi komunisme. Menyifatkan tuduhan itu sebagai melampau, Puat berkata, lawatan itu adalah sempena 50 tahun hubungan Malaysia dan China dan bertumpu kepada soal pemodenan China dan cara negara itu memilih dan melatih pemimpin. Para belaci bersatu ni memang tidak tahu di China wujud ribuan sekolah politik, termasuk di Majlis Perbandaran. Ia lengkap dengan hotel sampai bertaraf 5 bintang. Maka kebanyakan persidangan dan perbincangan dibuat di bilik kuliah di sekolah politik ini. Bukan kita belajar ideologi komunis, tapi tajuk dibincangkan ialah pemodenan China, cara China melatih dan memilih pemimpin dan celik media sosial. Memang banyak boleh ditiru dengan membuat pengubahsuaian. Maksud saya ialah kita boleh mempelajari teknik perkaderan, tapi bukan ideologinya, katanya dalam hantaran di Facebook. Laporan polis itu dibuat oleh pengerusi PN Johor, Dr. Syahrudin Jamal hari ini. Syahrudin yang juga bekas Menteri Besar Johor antara lain berkata, pihaknya bimbang fahaman komunisme akan menular di kalangan ahli UMNO dan juga di Dewan Undangan Negeri Johor di mana Puat adalah speaker. Jadi kita khawatir, kita tidak mahu akhirnya Dewan Negeri Johor terutamanya diresapi. Kita khawatir diresapi ideologi komunis. Jadi kita harap pihak-pihak yang berkenaan dapat mengambil apa-apa tindakan yang betul. Katanya dalam sidang media selepas membuat laporan itu yang turut disertai ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Sya'arin atau Cikgu Bad. Laporan Syahrudin berdasarkan hantaran Puat di Facebook baru-baru ini termasuk lawatannya ke Sekolah Jawatan Kuasa Parti Perbandaran Parti Komunis China PKC Beijing, tempat kader PKC dilatih. Mengulas lanjut, Puat berkata, saban tahun BN diundang untuk melawat China, termasuk ketika dua pemimpin utama bersatu, yaitu Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin masih di dalam UMNO. Inilah masalah mereka yang masuk bersatu. Mereka lupa bersatu itu juga sekolah politik. Mereka didoktrin jadi bengap bila masuk bersatu. Termasuklah Syahrudin. Patutlah dia boleh jadi menteri besar untuk 10 bulan sahaja. Dia pula buat tuduhan berat.
tuduh saya akan sebarkan ideologi komunis di Dewan Undangan Negeri Johor. Masalah bersatu ialah mereka ramai belaci, tidak berilmu, cakap hentam koromo macam Cikgu Bad. Sampai Sarudin pun terikut-ikut sindirnya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu jawapan yang luar biasa daripada Puan Zarkasi. Ada kebenaran apa yang dikatakan oleh Puan Zarkasi. Lawatan itu adalah lawatan untuk belajar tentang pemodenan, tentang bagaimana China memilih dan melatih pemimpin mereka. Janganlah jadi seperti katak yang tinggal di bawah tempurung. Tidak mau belajar tentang cara pemodenan dan cara memilih dan melatih pemimpin. Bak kata Puan Zarkasi, bukan mahu meniru ideologi, bukan mahu belajar ideologi, tetapi yang dibelajar ialah tentang hubungan Malaysia dan China yang sudah menjangkau 50 tahun dan bertumpu pada pemodenan China serta cara memilih dan melatih pemimpin. Puan Zarkasi kata para belaci bersatu ni memang tidak tahu di China wujud ribuan sekolah politik. Yang termasuk di Majlis Perbandaran, ia lengkap dengan hotel sampai bertaraf 5 bintang. Maka kebanyakan persidangan dan perbincangan dibuat di bilik kuliah di sekolah politik itu. Bukan kita belajar ideologi komunis, tapi tajuk dibincangkan ialah pemodenan China, cara China melatih dan memilih pemimpin dan celik media sosial. Memang banyak boleh ditiru dengan membuat pengubahsayan. Maksud saya ialah kita boleh mempelajari teknik perkaderan, tapi bukan ideologinya, kata beliau lagi. Lebih menarik lagi, Puan berkata, saban tahun BN diundang melawat China, termasuk ketika dua pemimpin utama bersatu Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin masih dalam UMNO. Inilah masalah mereka yang masuk bersatu. Mereka lupa bersatu itu juga sekolah politik. Mereka didoktrin jadi bengap bila masuk bersatu. Termasuklah Sarudin. Patutlah dia boleh jadi menteri besar untuk 10 bulan sahaja, kata Puan. Dia pula buat tuduhan berat. Tuduh saya sebarkan ideologi komunis di Dewan Undangan Negeri Johor. Masalah bersatu ialah mereka ramai belaci, tidak berilmu. Cakap hentam koromo macam Cikgu Bad. Sampai Sarudin pun terikut-ikut sindir Puan lagi. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda.